Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Pelaksanaan gaji minima RM1,700 tahun depan. Adakah kita bersedia dan apakah impaknya nanti? Dan adakah benda ini akan membebankan berbanding menyeronokkan? Banyak perkara kena fikir. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antara perkara yang menjadi perdebatan hangat dan juga perhatian selepas pembentangan bajet 2025 Datuk Seri Anwar Ibrahim hari itu ialah pelaksanaan gaji minima RM1,700. Gaji minima ni ialah gaji paling rendah lah secara asasnya. Bermaksud mana-mana syarikat yang mencarum dan mendaftar, mereka ini kena bagi gaji paling rendah kepada para pekerja mereka sebanyak RM1,700 sebulan bermula tahun hadapan. Sekali imbas nampak macam, best lah kan gaji minima RM1,700. Wih, banyak kau naik gaji, memang wah hebatnya. Ke arah negara berpendapatan tinggi, macam tu lebih kurang. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai pihak yang telah melahirkan perasaan skeptikal dan juga telah melahirkan kebimbangan akan kenaikan kos sara hidup yang bakal berlaku selaras dengan kenaikan gaji minima ini. Skeptikal pula sebab ada di antara mereka yang merasakan macam, mampu ke para majikan ini dan mampu ke negara ini sebenarnya untuk melaksanakan gaji minima RM1,700. Baik, kita akan cuba bincang satu persatu perkara ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya, saya tak adalah nak kata macam, jangan naik gaji dan sebagainya kan. Sebab, yelah, naik gaji ini memang dah due lah. Sebab apa? Sebab kos hidup makin lama makin tinggi. Tetapi gaji makin rendah ataupun gaji tak naik-naik. Jadi, bila berlaku kenaikan gaji seperti ini, bagi saya memang ianya berkadaran langsung lah dengan kenaikan kos hidup dan sebagainya. Tetapi itulah beberapa persoalan yang perlu kita tanyakan di sini untuk pastikan sama ada kita ini benar-benar bersedia atau tidak dengan pelaksanaan skim gaji minima yang baru ini. Memanglah kenaikan gaji minima zaman Madani ini taklah sebanyak mana, RM200 sahaja. Dulu-dulu naik sampai RM1,500 kan, daripada RM1,200 naik RM1,500, kenaikan sebanyak RM300 lagi banyak. Tetapi dia ada perbezaan tau. Dulu ekonomi tak seteruk sekarang. Dulu ekonomi masih lagi prosper kalau ikutkan. Para majikan pun tak berapa rasa ada masalah untuk naikkan gaji minima pada ketika itu berbanding sekarang. Sekarang anda lihatlah dengan ringgit yang masih lagi tak stable berbanding US dollarnya, dengan ketidaktentuan global, dengan macam-macam masalah, macam-macam isu ekonomi, FDI pun tak bercantik dan sebagainya. Jadi bagi para majikan, sekarang ini ialah keadaan yang tidak kondusif sebenarnya untuk menaikkan gaji minima. Sebab mereka sendiri pun tak tahu adakah bisnes mereka ini akan dapat sustain dengan kenaikan kos tambah seperti ini. Sebab bila mereka menaikkan gaji minima ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak dapat tidak, kos operasi mereka, overhead mereka juga akan meningkat. Bayangkan kalau sebuah syarikat yang berdaftar dengan mencarum itu, dia ada lebih kurang dalam, for example, pekerja gaji paling rendah, katakanlah dalam 10 orang contohnya kan. And then 10-10 ini kena mendapatkan gaji minima, kena diberikan gaji minima RM1,700. Bermaksud kenaikan RM200 setiap seorang. RM2,000 tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peningkatan kos setiap bulan. Dan percaya cakap saya, RM2,000 itu tidak rendah sebenarnya. Jadi itulah sejauh mana kesiapsiagaan para majikan ini sebenarnya dalam berhadapan dengan keperluan untuk menaikkan gaji minima ini. Dan belum lagi kita persoalkan, adakah kerajaan juga akan menaikkan gaji minima bagi pekerja grade paling rendah sebagai gaji yang RM1,700 ni? Sebab apa tahu? Sebab ialah, for example, adakah kerajaan akan menaikkan gaji minima bagi seorang tukang kebun sekolah katakan kepada RM1,700 selaras dengan kenaikan gaji minima itu? Ke RM1,700 itu hanya burden kepada swasta saja? Ke kerajaan akan menaikkan gaji pokok macam itu saja, tak banyak sangat, tetapi akan diberikan dalam bentuk allowance, which is bersalahan sebenarnya. Dah kata gaji minima, dia kena gaji pokok, tak termasuk allowance tau. Tapi itu yang kita tak tahu sebab perinciannya belum ada. Yang keduanya berkenaan dengan kenaikan kos sara hidup akibat daripada kenaikan gaji minima ini. Yang ini yang merisaukan. Sebab bunga-bunga dah ada. Bahkan baru-baru ini pun telah diumumkan betapa yuran tadika dengan taska, terutama dekat Johor, akan meningkat lebih kurang 25% selaras dengan kenaikan gaji minima ini. Benda inilah yang telah diumumkan. Jangkaannya akan meningkat 20 ke 25%. Sebab apa? Macam saya katakan tadilah, peningkatan kos operasi. Katalah taska itu dia mencarum dan dia ada lebih kurang 4 guru. Kan 4 guru ini selama ini mungkin gaji mereka ialah RM1,500 contohnya kan.
dan naik sampai 1,700, RM200 seorang. Bermaksud peningkatan kos sebanyak RM800 setiap bulan. Dan of course, mereka akan serapkan kenaikan ini kepada para ibu bapa. Jadi, samalah benda yang berlaku dekat pasaraya akan datang, akan berlaku dekat kilang, akan berlaku dekat mana-mana saja. Mereka akan serap kenaikan kos ini dan akan lantunkan kembali kepada para pengguna, end user, kita yang akan kena. Jadi kalau kita nampak para peniaga menaikkan harga barangan mereka selepas gaji minima ini berlaku, jangan salahkan mereka. Sebab mereka terpaksa tampung kenaikan kos overhead mereka dan nak tak nak, mereka terpaksa serap kepada kita. Dan apa akan jadi? Kos sara hidup kita akan menjadi semakin meningkat. Tetapi dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan sekalian, ketika menyebut berkenaan dengan kenaikan gaji minima ini, tiba-tiba pula Menteri Sumber Malaysia Steven Sim kata, oh, kenaikan gaji minima ini sebenarnya dia tak sama dengan gaji permulaan. Gaji permulaan tak semestinya gaji minima. Macam tu lah Steven Sim kata. Di mana beliau tadi petik memberitahu bahawa bagi mereka yang orang kata apa, kelayakan paling rendah, katakan, mereka kena dapat gaji rendah. Tak bolehlah sama dengan mereka yang ada diploma, degree dan sebagainya. Itu kata Steven Sim. Tetapi macam kita katakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gaji minima ialah gaji paling rendah. Bila namanya gaji paling rendah, bermaksud untuk fresh grad yang tak ada diploma ini, mereka kenalah dapat RM1,700, betul tak? Sebab itu gaji paling rendah. Diploma mungkin dapat RM1,800 lebih. Degree mungkin dapat gaji permulaan RM2,000. Sebab kita cerita gaji paling rendah. Gaji minima is gaji paling rendah. Bermaksud kalau kita nak faham dengan logik akalnya, fresh grad walaupun mereka ini ialah lulusan SPM saja pun contohnya kan. Tetapi kalau mereka layak untuk mendapat gaji minima, gaji rendah lah secara cerita, bermaksud mereka ini akan dapat RM1,700. Dan benda ini tuan-tuan sekalian memang sakit lah. Memang sakit gila-gila kepada para usahawan, para majikan dan sebagainya. Sebab yelah fresh grad pun dah RM1,700. Lepas ni apa cerita pula? Dan benda ini tuan-tuan sekalian akan memberikan impak kepada kos buruh dekat negara kita ini. Kena ingat tau, pelabur-pelabur asing bila dia nak berlabur, dia akan tengok juga kos buruh dekat negara kita ini. Kalau kos buruh kita rendah, mereka memang okey lah nak berlabur. Sebab apa? Mereka pun ahli perniagaan juga. Mereka kena fikirkan kos dan sebagainya. Tetapi kalau kos buruh dekat negara kita pun dah cukup tinggi, maka mereka pun mungkin akan pergi ke pasaran lain yang menawarkan kos buruh yang jauh lebih rendah. Seperti dekat Thailand, dekat Indonesia dan sebagainya. Jadi apa akan jadi kepada kita punya industri FDI? Apa akan jadi pada pelaburan asing langsung kita? Apa akan jadi pada mereka yang nak masuk kilang ke sini sebagainya? Atau mereka yang memang dah ada kilang dekat sini? Yang nak masuk pun belum tentu akan masuk. Yang dah ada mungkin akan keluar pergi ke market luar. Mereka tak ada apa-apa obligation. Mereka cuma nak untung mereka saja. Mereka tak ada nak fikir, oh aku kena tolong Malaysia. Tak ada maknanya. Mereka akan pergi ke pasaran lain yang menawarkan gaji minima yang lebih rendah ataupun mungkin tak ada gaji minima pun supaya mereka dapat kerah pekerja-pekerja mereka dengan gaji yang paling rendah yang boleh mereka berikan. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan sekalian? The thing is, kenaikan gaji minima ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri diumumkan tanpa kerangka sebenarnya. Seandainya kalau memang dah ada kerangka, kalau dah ada blueprint dan sebagainya, fine, kita pun boleh rujuk blueprint tersebut. Tetapi macam saya selalu katakan, kerajaan ini jenisnya umum dahulu, kaji kemudian. Sembang dahulu, fikir kemudian. Dan apa ni diumumkan oleh Steven Sim pun, oh gaji minima bukan gaji bulan pun, benda itu dah cukup menggelirukan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali lagi, saya tak marah gaji naik. Memang saya rasa berkadar langsung dengan kos hidup, gaji memang sepatutnya naik. Tetapi itulah, soalnya adakah kita bersedia? Adakah kita bersedia untuk berhadapan dengan impak kos sara hidup yang makin tinggi? Adakah para majikan ini bersedia untuk berhadapan dengan prospek memberikan gaji yang lebih tinggi kepada para pekerja mereka sekaligus meningkatkan kos operasi mereka? Dan adakah kerajaan itu sendiri bersedia untuk berikan gaji minima RM1,700 kepada para pekebun, para pencuci stor dan sebagainya yang bekerja dengan kerajaan dan macam-macam lagi? Banyak perkara yang perlu kita fikirkan sebelum kita bergembira dengan kenaikan gaji minima RM1,700 ini. Tetapi at the end of the day, kita tahulah kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab ni kerajaan mereka kan. Termasuklah umum dahulu, fikir kemudian, sembang dahulu, kaji kemudian ke apa-apa ke. Walaupun kadang pengumuman itu mungkin tidak berpijak di bumi nyata pun, sekati mereka lah. Betul tak Sani Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.